Tak lama lagi nanti tengoklah. Semua hari raya di negara kita ni akan jatuh pada hari dan waktu yang sama. Tak dapat nak bayangkan kegembiraan dan kemeriahannya. Di sana orang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sana bunyi loceng berdentam. Dentum bertalu-talu. Ding, 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 dong, ding, dong. Di sana pula bercunda bunga api. Berdentam, dentum. Iu, bum, iu, bum, iu, 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 bum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ding, 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 iu, bum. Semua orang balik kampung. Kuala Lumpur sunyi sepi. Jalan tu dah jadi macam pasar malam. Tak dapat nak bayangkan kegembiraan dan kemeriahannya. Harga barang. Jangan cakap lagi lah. Raya Melayu tambah raya Cina, tambah raya India, tambah raya orang putih dan raya lainnya. Berlipat-lipat kali ganda. Tapi tak kisah. Raya, beb. Sekali setahun. Janji happy. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat. Cliffhanger. Kalau dengan Tuan Aizin, cliffhanger tu macam alah. Nak kena tengok. Tiba-tiba tahan nafas. Apa lagi? Raya apa lagi yang tak termasuk. Baik, terima kasih Syah Ramlan atas sedikit bayangan, sedikit preview kebakaran untuk anda selamat pagi Malaysia pagi ini. Dan pagi ini juga bertuah sekali kami dapat berbicara dengan mereka yang akan pasti menjadi tunjang kepada Geliton. Selamat pagi Puan Fazanawi dan terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Bila menyaksikan persembahan Syal tadi memang kena gelak juga. Itu bagaimana kita menerimanya. Tapi memang saya pun geli hati tengok dia kan. Tapi sebenarnya agak seru, sedikit susah ya. Sebab apa tiba-tiba you ambil dah habis. Kan itu ending cerita. Kan jadi maknanya alhamdulillah dengan latihan yang cukup dan sebagainya dan pemahaman naskah dengan baik, Shell dapat melakukannya. Dan saya kira dia tak ada warm up pun langsung, tapi sebagai seorang pelakon saya kira sewaktu nak datang sini dia dah ada warm up, dia dah ada vokal dia dan sebagainya lah. Shell digabungkan dengan Raihan MJ. Raihan Muhammad Jamil MJ. Sebenarnya Raihan adalah suami kepada Shell. Mereka adalah pasangan suami isteri yang memang bersama kami agak dah 10 tahun lebih 13 tahun. 13 tahun. Malah mereka bertemu jodoh di Sanggar Teater Fazanawi. Ini kena charge commission ni. Itulah sekarang cucu-cucunya pun semua kalau saya ada hak juga ya. Selain daripada ibu sebagai pengarah artistik dan juga pelakon Raihan dan Shell sebentar tadi untuk Geliton, kita juga bersama dengan pengarah Irianda Mulia Ramli ya. Dan juga penulis skripnya. Penulis skrip. Apa yang cuba disampaikan untuk Geliton ini? Geliton ni cerita tentang lelaki lembut yang nak berubah. Dia balik kepada jati asal dia. Macam tadi Ivan sebut tentang hari populasi sedunia, bahawa banyak lelaki, bahawa banyak perempuan. Itu cuba saya kaitkan tadi. Apa antara krisis utama dalam watak yang dibawakan oleh Raihan sebenarnya? Raihan. Dia yang paling besar impaknya ialah dia krisis identiti lah. Dia keliru. Dia keliru dengan identitinya atas dasar sekeliling. Dia mula rasa dia mula hendak menjadi seperti apa yang dilihat. Contohnya semasa kecil adalah penting untuk kita kawal anak-anak kita pada tengok TV ni. Kadang-kadang dia akan pengaruh pasal dengan teknologi yang kita ada sekarang ni, banyak pendedahan tu memang berada di luar kawalan. Dia boleh menjadi orang yang baik dan dia boleh menjadi orang yang jahat berdasarkan apa yang dia lihat. Dan bila dia lihat sesuatu benda tu, bila dia dah seronok dan dia nak menjadi seperti itu. Itulah Ahmad Rajab. Dia suka dengan dunia-dunia glamour. Kemudian tu terbawa-bawa dan dah jadi habit.
Bila dah jadi habit, dah ketagih, dah tak boleh nak tinggalkan, dia menjadilah seperti yang dia nak tu, konflik. Dia konflik identiti. Padahal kalau nak tengok kan, kalau kita buat cerita lah, bapak dia ni dahsyat, askar. Dan dia sendiri juga ada qualification yang sangat bagus kan. Adakah ini dilihat berlaku dalam masyarakat kita sekarang, sebab dengan begitu banyak anak-anak kita terdedah pada mereka menerima itu, oh tak apa dalam TV macam tu maknanya okey. Saya kira begitulah, sebab itu saya rasa kita punya tugas sebagai broadcaster, itu salah satu tugas kita lah untuk membimbing rakyat, masyarakat kita. Apa yang kita tonjolkan itulah yang dipercayai. Kan? Kita tidak cuba untuk berdakwah atau apa kan, ataupun menuduh sesiapa, tetapi kerana TV, televisyen, internet dan sebagainya sangat dekat dengan anak-anak sekarang, kan, berbanding orang dulu. Dan mereka lebih percaya kepada internet daripada cakap orang tua. Saya rasa itu satu kenyataan yang sangat memedihkan. Jadi saya rasa apa-apa saja perkara harus dibendung daripada usia yang muda. Kan, maknanya segala-galanya bermula dari rumah. Keluarga sangat penting pada saya. Yang ingin ditunjukkan sebenarnya nilai-nilai di sebaliknya. Nilai-nilai murni, nilai-nilai apa orang kata kerohanian yang sudah mula hilang, terhakis dengan tidak disedarilah. Macam tadi itu Shell bawa cerita raya-raya. Bagaimana mak itu atau seseorang itu mengharapkan rayanya. Orang dulu lain rayanya. Sekarang rayanya adalah di hujung jari. Kan, kalau kita pergi rumah orang ataupun kita berkumpul lah adik-beradik, sebenarnya badan saja di situ. Tapi kita punya pemikiran, semua orang sibuk dengan tanya power bank, ada power bank. Power bank kan. Malah saya sendiri berlaku ada satu ketika tu hari raya ketiga hari tu. Mungkin kerana yang datang tu adalah orang yang sangat rapat dengan saya, dan dia dah terbiasa di rumah saya. Jadi kita kalau kau nak makan, kau nak minum, kau ambil kat sini. Rupanya adik saya memerhati dan dia merasakan itu adalah tidak wajar. Sebagai saya tuan rumah, membiarkan tetamu saya, walaupun dia orang yang dah biasa di rumah saya, mengambil minuman dan makanan sendiri. Kita kena hidang pada adik saya. Tapi saya kira betul lah. Sebab dia tetamu. Dia tetamu. Tetapi waktu itu saya jadi marah. Aku diamlah kan. Kan? Jadi bila saya fikir balik, ya, memang adalah wajar untuk saya melayan tetamu. Dan adik saya pun memang macam tu juga. Dia kalau tetamu datang, dia akan hantar sampai ke kereta. Orang tu masuk, keretanya jalan, baru dia kunci gate-nya dan sebagainya. Saya tidak. Bye. Dan kunci gate pada kau lah. Jadi secara sedar atau tidak, apa yang kami ingin sampaikan, mungkin ini yang Mul sampaikan, ialah nilai-nilai murni yang telah mula terhakis secara kita tidak sedar kerana kemajuan teknologi. Kan? Semua nak kejar masa. Semua nak kejar masa. Menyampaikan mesej dalam humor, apakah lebih sukar ataupun mungkin impaknya lebih besar? Macam mereka akan gelak-gelak, macam alamak kena reaksi. Dan itu kadang-kadang penyampaian ni tergantung kepada kefahaman orang dan dia hubung kaitkan ke arah mana. Saya sendiri pun kalau letaklah sebagai yang menulis naskah, tak berniat pun nak jadikan dia ni lawak jenaka ke atau apa, tak ada terniat untuk memancing tawa ni audience kan. Kalau dia terjadi komedi dia di situ, dia terjadi dengan sendirinya, dia related dengan peristiwa semasa dan jiwa penonton. Ya, mereka sendiri yang menterjemahkan. Tadi ibu kata bukan berniat untuk menghukum atau mengaibkan sesiapa. Tapi untuk naskah Gliton ini, adakah sebelum menghasilkan skrip ini, prosesnya adakah pergi kepada golongan-golongan yang saya banyak berkawan dengan golongan itu. Zaman remaja saya kan memang berkawan rapat dengan mereka. Tapi saya bukan salah seorang dari mereka. Cepat ada disclaimer. Untuk Raihan, apa yang Raihan suka tentang karakter yang Raihan bawakan? Karakter. Apa yang suka tentang watak yang bawakan? Ni kena tanya Sel, kod dia terbawa-bawa kat rumah. Tak, dia karakter ni memang pada saya, masa saya diberi tugasan ni, saya memang tak suka. Saya memang personally, saya memang
simpanglah malaikat, janganlah jadi macam ni. Harap-harap benda tu dia berada di dalam kawalan saya lah. Tapi apa yang menarik tentang karakter ni ialah dia mencabar kita untuk berada di luar keselesaan diri. Secara individu, macam saya ni bekerja dalam satu institusi kewangan, kita tak boleh sangat selesa dengan satu proses kerja tu. We have to fikirkan jalan untuk macam mana ia akan kelihatan lebih menarik, walaupun pada mulanya dia tidak selesa, tapi proses tu akan menyelesakan keadaan lah. Mendalam. Adakah persepsi Raihan terhadap lelaki lembut ni sedikit berubah selepas membawakan watak sebegini? Apa yang benda yang baru dipelajari selepas membawakan watak sebegini? Itulah, jangan melanggar hukum kejadian, fitrah kejadian. Tak ada, saya tidak. Again, itu masalah itu orang panggil hak peribadi. Kita mempunyai pilihan sama ada untuk menjadi lebih baik ataupun sebaliknya. Untuk saya nak menilai seseorang itu berdasarkan kepribadian dia, bukan hak saya. Saya tidak menilai orang. Selagi dia boleh memberi sesuatu kepada manusia sejagat, boleh memberi kemudahan atau kebaikan untuk kita semua, dan kita kena menerima dia seadanya. Mungkin bukan itu yang dia pilih. Kadang-kadang rasa hati ni kita tak dapat nak kawal. Tangan pernah Kan? penjiwaan dalam. Tapi itulah, dia punya proses nak menghayati ni kadang-kadang memang terbawa kat kehidupan seharian. Kadang-kadang terlajaklah juga kan. Tapi macam ni lah, macam tadi benda tu tak terkawal. Tapi saya suka proses ni. Proses untuk kita berada di luar zon keselesaan diri. Lepas tu kita tengoklah apa yang akan jadi. Maksudnya kita belajar sesuatu daripada situ. Menarik. Mesej yang disampaikan oleh Shell dalam persembahan monolog tadi, Raya-raya tu, kalau dikongsikan dengan mereka yang menyembur raya juga, macam ada juga yang terkena sedas dua. Jadi banyak kan, macam semua orang raya, pada semua orang raya orang Cina, orang Melayu atau India ataupun Christmas sebagainya, dia dah tidak memberi makna apa-apa sebenarnya raya tu. Raya adalah hari kita makan-makan, kita jumpa-jumpa, atau kita tak perlu jumpa sesiapa pun, ataupun hari raya adalah hari saya pergi holiday, saya tak mau berjumpa dengan sesiapa. Kan? Untuk lebih senang, saya tak nak orang datang. Supaya mereka boleh mungkin muhasabah diri barangkali kembali dah fikir apa sebenarnya matlamat raya tersebut, dan bukan sekadar tengok siapa baju, siapa matching. Bukan itu. Sebab satu lagi, kita tak pernah fikir pun tentang orang tua kita. Kan? Kalau kita fikir dulu, sekarang kita bercakap tentang satu Malaysia dan sebagainya. Zaman dulu, zaman saya kan, saya lahir tahun 50-an. Sebelum merdeka. Dulu tak ada pun, kan, saya tak pernah dengar perkataan tak ada. Saya orang Cina yang di kampung pakcik saya tu okey je. Orang India yang kawan bapak saya tu okey saja. Bapak saya boleh bekerja dengan mereka dengan okey saja, dan kita orang berkumpul macam company buat makan-makan malam. Family semua dijemput. Kan, orang Cina terpaksa di bahagian lain kerana makannya lain, dan orang Melayu dan India tempat lain. Tapi kita sama saja. Dan saya masih ingat lagi bila raya Chinese New Year, tokek bapak saya tu minta, Osman, kau suruh isteri kau bikinkan makanan untuk kami. Sebab tokek bapak saya tu dia Cina Indonesia, Cina Semarang, dan mula pandai cakap Cina bila dia kahwin dengan orang sini. Kan? Dia cakap bapak saya pun panggil dia pun panggil abang macam tu kan. Jadi pada saya sebenarnya tak ada masalah sebenarnya. Cuma masalahnya sekarang ialah bila kita semua bersikap tidak peduli, cara kita tak sedar. Kan? Ini yang sekarang terjadi pada saya, bukan saja keluarga Melayu, Cina pun saya rasa begitu juga, India pun begitu juga. Kan? Masing-masing dah tak peduli. Masing-masing hanya mementingkan aku, saya.
Me and I. Apa kan? saja yang menggembirakan diri sendiri. Apa saja yang menggembirakan lah. Dan diharapkan dengan pementasan ni kita dapat mengimbau kembali apa yang kita terlepas barangkali. Dan kenapa dia teater ruang tamu? Kerana satu, kerana masalah ekonomi. Dan dua, saya kata penggunaan ruang di tempat saya tidak dilakukan sepenuhnya. Kenapa saya harus buang duit untuk untuk berkarya kalau saya belum tentu dapat duitnya? Bukan senang dapat duit balik. Jadi kami ciptakan ruang tamu. Jadi alhamdulillah bila orang datang menonton, saya dapat rasa orang semua orang datang, yang datang anak-anak muda, datang, saya rasa macam anak-anak saya datang balik rumah. Kan diorang bila ada break tu, intermission untuk 10 minit tu diorang minum, kami sediakan sebab raya, dan diorang minum kopi, diorang makan, dan diorang sangat selesa dekat ruang tamu tu. Yang kalau yang memang kata orang memang diorang tu okey sangat, diorang akan berbaring macam tengok TV kat rumah. Tengok TV kat rumah. Kan saya kata not bad lah konsep kita ni. Ibu kalau bercerita Lokasi spesifiknya di 9B Jalan Sulaiman 3, Taman Puteri Sulaiman, Sanggar Teater Fauzanawi. bila tu akan dipentaskan? berapa lama? Kita dah habis 22, 23, 24 baru habis. Malam tadi sepenuh-penuhnya Sanggar saya punya ruang tamu. Kemudian kita akan sambung balik pada 29, 30 dan 31. Hari apa yang dah penuh? Jumaat saja yang masih ada kekosongan. Sabtu Ahad dah habis. Ni kita boleh walk in atau dapatkan tiket? Boleh lah, just walk in lah kan. Just walk in. Kalau setengah orang dia macam, alah kenapa penuh sangat. Tapi sebenarnya kita rasa penuh, tapi memang boleh duduk. Tapi dia memang bukan boleh duduk atas kerusi lah. Saya sebab ruang tamu zaman-zaman dulu kan, cuma tak pentang tikar saja. Kau mentang tikar tak balik. Tapi memang semalam pun setiap kali habis tu memang tak terus balik lah. Sebab mereka semalam kami ada, tetamu kami adalah budak-budak dari UIA dan juga UPSI yang ada ambil jurusan teater dan sebagainya, dan mereka mengambil peluang lah untuk berkongsi pengalaman, bertanya sesuatu kan. Jadi semalam habis pukul 1 lebih, pukul 2 juga. Dan pukul 9 dah dekat sini. Ya, sebab mereka datang pukul 8.30 kan. Diorang naik pukul 8.45 dan naik. Jadi semalam saya cakap Sanggar Teater Fauzanawi ada satu gam yang tidak dilihat. Siapa datang memang susah nak balik. Baik, 29 masih lagi ada ruang untuk anda saksikan Geliton dan Geliton juga dan Raya-Raya Geliton dan Raya 29 Julai dan anda boleh pergi dan saksikan sendiri bagaimana ia memberi kesan kepada jiwa anda, terutama bagi yang melalui saat-saat perubahan yang tidak disedari tu. Dan yang seronoknya ruang tu mungkin pengalaman menonton teater dalam suasana yang Setting berbeza. Ya, terima kasih pada Terima kasih sekali lagi. Sabaran untuk dia dengan Shell. Orang dekat begini. Kan?